Ini bumi yang kita duduk tetap ini jadi macam bergelombang macam tu sekali. Dan tiba-tibalah hadis sebut bahawa tiba-tiba bumi terbelah dua, dan sebelah ni pusing belah kanan, sebelah ni pusing belah kiri. Mana memang Allah Ta'ala jadikan untuk hancurkan alam ni. Dalam kitab ini sebut bahawa Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mushila musnadnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebut bahawa Nabi SAW cerita, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala selesai menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan sangkakala, lalu diberikan kepada Israfil. Setelah menerima sangkakala itu, Israfil meletakkannya ke mulutnya sambil menatap ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala, menunggu bila diperintahkan untuk tiup. Maknanya start Allah Ta'ala cipta langit bumi, Allah Ta'ala dah bagi, siapkan pada malaikat Israfil ni sangkakala tu untuk bagi pada Israfil ni tiup, standby dah. Kecipta langit dan bumi tak tahu berapa bilion tahun dulu. Kita ni manusia ni makhluk yang last sekali Allah Ta'ala cipta. Sebelum daripada manusia ni dah ada jin duduk, dah ada makhluk-makhluk lain duduk atas muka bumi. Last sekali baru Allah Ta'ala bagi manusia ni hidup. Kita ni, generasi manusia ni baru dalam puluh ribu tahun je, manusia moden macam kita ni. Maknanya sebelum daripada tu lagi, Israfil dah menghadap arasy Allah Subhanahu Wa Taala sambil letakkan sangkakala dekat mulut dia, tunggu Allah Subhanahu Wa Taala bagi arahan untuk tiup je. Maknanya bila-bila masa saja dia akan tiup sangkakala tu tadi. Kemudian Abu Hurairah tanya pada Nabi, apa tu sangkakala? Nabi jawab, bentuk dia macam tanduk. Bentuk dia macam tanduk. Sangkakala yang tiup tu bentuk dia macam tanduk. Dan saiz dia macam mana? Nabi sebut bahawa demi Allah yang mengutus aku dengan membawa kebenaran, sesungguhnya besar lingkarannya adalah seluas langit dan bumi. Sangkakala itu akan ditiup 3 kali. Baik. Maka bila sampai masa Allah Subhanahu Wa Taala izinkan malaikat Israfil ataupun mengarahkan malaikat Israfil untuk tiup sangkakala ni, maka pada waktu tersebut manusia berada dalam keadaan terkejut. Kerana kita kena ingat, manusia ni walaupun semua tanda kiamat dah berlalu, ni generasi yang dah berlaku, dah terus-terus ni, dia dah tak tahu dah apa yang pernah berlaku sebelum ni. Kan dia akan hidup dalam keadaan macam biasa, macam kita hari ni, yang meniaga, yang kerja, tak tahulah ada NGO ke tak waktu tu kan. Yang buat macam-macam lah, yang buat YouTube, yang buat macam-macam, tak tahulah ada YouTube ke tak, saya menambah je. Apa nama kan, ada orang komen pula kan, pandai ustaz ni YouTube. Yang buat kerja macam kita hari ni, dalam keadaan mereka buat kerja macam biasa, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kiamat ni dalam keadaan baghtah. Disebut, Allah Ta'ala sebut dalam keadaan tiba-tiba mengejut orang. Kiamat. Orang tak sangka kiamat. Kerana kita kena ingat bahawa waktu tu tak ada orang beriman. Kita orang beriman tahu kiamat akan berlaku hari Jumaat, kita tengok tanda-tanda kiamat, kita akan jadi kiamat kan, kalau kita, sebab kita baca. Orang pada waktu tu, manusia yang tak kenal Allah, tak tahu langsung. Bila jadi kiamat, bila dengar bunyi tiupan sangkakala yang pertama tu, maka tidak ada seorang pun melainkan mendongakkan batang lehernya, memalingkannya untuk mendengar kejadian yang maha dahsyat ini. Tiupan itu benar-benar membuatkan semua manusia terkejut dan ketakutan, sehingga mereka tidak mempedulikan lagi urusan dunia yang sedang mereka hadapi. Tiupan tu, tiupan yang kita tak tahulah macam mana bunyi dia, kerana bunyi tu adalah direka untuk mengazab. Bunyi adalah bunyi yang mengazab, yang akan menghancurkan alam ni bila bunyi ni ditiup. Dia ada dua pendapat. Ada pendapat ulama kata tiupan sangkakala ni 2 kali. Ada pendapat kata 3 kali. Berdasarkan Imam Ibn Katsir dalam kitab ni, dia ambil dalil 3 kali. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang mengejutkan dan menghancurkan. Tiupan tu bunyi dia sangat kuat hingga menyebabkan berlaku goncangan bumi. Dan dari riwayat nanti kita akan baca juga, bumi ni dia adalah gunung tu jadi bergerak. Kita hari ni gempa bumi tu baru macam mini sangat lah, bukan mikro kot, mikro SD gempa bumi kot, tersangat kecil. Kita baru 6 balik, yang berat kita 7 skala Richter, dulu pernah sampai 9 skala Richter. Itu pun dia gempa di satu tempat saja, dia tidaklah satu dunia. Satu tempat tu menyebabkan ribuan mati kalau gempa begitu. Ini tiupan ni memang dia tujuan dia untuk menghancurkan semua tanah-tanah dalam bumi. Dia akan bergerak seperti, dalam hadis sebut, seperti orang yang naik kapal di atas laut, di badai ombak. Mana bumi yang kita duduk tetap ini jadi macam bergelombang macam tu sekali. Dan tiba-tibalah hadis sebut bahawa tiba-tiba bumi terbelah dua, dan sebelah ni pusing belah kanan, sebelah ni pusing belah kiri. Mana memang Allah Ta'ala jadikan untuk hancurkan alam ni. Bukan saja dunia, bahkan alam. Kerana dalam riwayat juga sebut matahari dengan bulan dah tak bercahaya lagi pada waktu tersebut. Bintang-bintang yang kita tengok daripada jauh tu, dia dah mula belaga. Maknanya bukan kita saja, alam ni semua dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dah mula belaga di antara satu sama lain. Dan pada ketika itu
manusia ni tak mati lagi. Ni ada yang mati kerana dah kena begitu, tapi ada juga makhluk yang tidak mati. Sebab tu disebut dengan 3 kali tiupan. Tiupan pertama ni menghancurkan dan ada yang mematikan juga pada waktu tu. Tiupan yang kedua adalah tiupan yang mematikan. Tiupan kedua ni semua makhluk mati, hatta malaikat mati. Jin, malaikat, manusia, binatang-binatang semua sekali mati tiupan kedua ni. Tiupan ketiga barulah manusia ni dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pergi kepada mahsyar, dan pada ketiga itu barulah manusia dimulakan hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.